Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengurusi yang jatuh kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Moga-moga keadaan kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita di sini dengan kelebihan beramal soleh 40 hadis, dan pada pagi ini kita masuk hadis yang berikutnya, hadis yang kedua. Hadis yang kedua, kata pengarang rahimahullah ta'ala, membaca doa keluar rumah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min baiti qattu illa rafa'a tarfahu ila as-sama'i faqala Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, katanya Nabi SAW tidak pernah sama sekali keluar daripada rumah melainkan baginda akan angkat pandangannya ke langit sambil berdoa yang bermaksud, ya Allah, aku minta lindung padamu dari menyesatkan orang atau disesatkan, atau aku menggelincirkan orang atau aku digelincirkan, atau aku bersikap jahil atau orang bersikap jahil terhadapku. Ini salah satu daripada doa keluar rumah yang diajak oleh baginda Nabi SAW. Dalam doa ni ada terkandung beberapa benda penting yang Nabi SAW ajak pada kita. Yang pertama, kita minta lindung pada Allah supaya kita jangan sesatkan orang atau orang menyesatkan kita. Kerana apabila kita keluar daripada rumah ni, dia adalah subjektif. Apa-apa boleh berlaku. Boleh jadi benda-benda yang kita jalan dalam perjalanan ni menyebabkan kita terbabit dengan benda-benda yang boleh menyesatkan orang. Tak kira lah sama ada sesat tu dari segi akidah atau sesatkan tu daripada menunjuk arah kepada orang, atau apa sahaja yang boleh menyebabkan orang tu jadi menyeleweng atau orang jadi menyelewengkan kita. Sekarang ni bukan saja orang, Google pun boleh selewengkan kita juga. Dia bawa kita ke mana ke, dia kata you have reached your destination, tak tahu kubur dia bawa, boleh ke dia bagi lingkup kita, atau kita tunjuk jalan yang tak betul ke orang. Di Mesir, tuan-tuan, saya tak ingat cerita ke tak, tuan-tuan, mereka ni bila mereka orang luar, kita ni orang luar, kita pergi negara dia, kita tanya kat dia jalan, dia rasa macam, atau tempat-tempat di negara dia, dia rasa macam satu benda tu aib atau malu. Kalau aku duduk di negara aku tak tahu apa yang ada kat negara aku sampai orang luar boleh tahu. Jadi dia akan buat apa? Dia akan jawab je. Apa-apa jalan pun lantak je ni, jawab je. Di situ kita tanya dia, jalan sikit-sikit ada? Dia tak ada. Jalan terus, lepas tu hang kona kanan, lepas tu hang jalan terus lagi, kona kiri. Tu jalannya. Padahal dia ranjau, tak ada apa jalan tu. Jalan tu tak ada apa. Ada sekali dia tunggu tahun tu, saya pusing ikut dia cakap tu, pusing main balik, jumpa dia balik, rupanya main jalan tu, main jalan ke jalan dia balik. Lepas tu dia senyum-senyum, dia belah guna Pak Arab ni,
Sekali kami cek tengok jalan, kami kata kat dia, fi syariq Damansara. Kami try, dia kerap murung orang, tanya Damansara ada? Dia kata ada, syariq Damansara. Masa dia kata ada tu, saya tahu dia ni memang kuat murung. Damansara agak-agak takkan kat Mesir, Kuala Lumpur dia murung, janji dia selamat. Isu-isu tu sama ada kita buat kat orang atau orang buat kat kita, Allah jaga benda tu takkan terjadi. Atau an azilla au uzalla, gelincir kat orang. Gelincir ini menurut syarah hadis adalah berkaitan akidah. Kita tak pi tempat-tempat yang boleh rosakkan akidah kita, atau orang tak bawa kita pi tempat yang boleh rosakkan akidah kita. Tergelincir daripada kebenaran. Kita pi satu tempat, kita doa ke Allah, jangan dalam perjalanan ni aku pergi jadi saksi palsu dekat orang. Jangan disebabkan ni aku pergi menzalimi orang. Jangan disebabkan ni aku perjalanan ni buat satu benda yang ada unsur-unsur khianat dekat orang. Kita doa supaya Allah tidak tergolongkan kita atau jadikan kita penyebab untuk orang-orang lain tu dizalimi atau dikhianati. Dan nombor 3, an au azlima au azlama, atau aku menzalimi orang atau orang menzalimi aku. Kita kalau naik kereta ni tuan-tuan, ada unsur menzalimi ni banyak ada. Kadang kita berhenti tepi jalan, kereta rosak, towing mai ambil kereta, dia kata kami ni akan repair kereta, kereta rosak dekat Kamunting, dia pula bawa pi dekat bengkel dia, kita pun beradik mai ambil balik rumah. Lepas 2 hari dia telefon, dia habaq kata kereta kita tu repair RM3,000. Kita kata 3,000 apa? Itu orang kata rosak ni ya. Dia kata tak, bila aku tengok ni, dia repair ni. Sekarang aku dah pasang semua dah, hamil ambil je. Kita kata ada orang pasang tak bagi tahu. Dia kata, alah hang tengah jalan, aku ingat hang nak cepat, aku tukar lah, tak bagi tahu. Dia reka ayat. Jadi kita kata dia, aku tak mau semua benda tu, siapa suruh hang pasang lah, hang pasang balik semua barang aku nak towing balik Penang. Dia kata upah pasang, upah buka balik, ambil kat aku RM1,000. Barang tak ada, kereta rosak, tapi kena bayar RM1,000. Itu unsur menzalimi orang, buat naya kat orang, atau kita yang buat naya kat orang. Ada benda-benda yang kita duduk di atas jalan raya ni, kita langgar orang, orang langgar kita, kita langgar lari orang. Tengok suami isteri naik motor slow, kita pun duk baca telefon tak nampak, langgar daripada orang. Uncle India dengan auntie India 60-an dah jatuh 2 orang tepi jalan, pecah kepala, berdarah-darah kepala ni. Kita berhenti, orang duk mai daripada kedai makan semua duk mai dah. Kita kata kalau aku tunggu sini mampu aku, baik aku belah, dia pun belah. Tu nama dia menzalimi orang. Kalau uncle tu doa, siapa langgar sama kita, kasih matilah itu orang. Dia cakap gitu aja. Doa orang yang dizalimi walaupun kafir didengar oleh Allah Ta'ala. Silap air bulan, memang kita pula tak silap air bulan lah. Buat naya ke orang, tipu orang, adalah benda-benda yang kita lebih kepada menzalimi orang atau orang yang menzalimi kita. Reverse kereta dekat pasar raya, kena bumper orang. Tengok kiri, tengok kanan, tak ada orang, dia pun belah. Boleh jadi tak? Boleh. Kesemua itu adalah termasuk dalam menzalimi orang. Dan juga au ajhala au yujhala alayya, atau aku memperbodohkan orang atau orang memperbodohkan aku. Dalam perjalanan kita macam tadi itulah tuan-tuan, contoh benda yang nak kena 1-200 tapi kena sampai 3,000. Jadi macam kena mengong pula. Kita pergi pasar raya, nak turun keluar pada kereta, dia tu dia mai jual lap cermin lah, lap calak lah, dia kocok-kocok spray-spray kereta kita. Dia tengok semua hang punya getah-getah ni semua dah lama dah. Kalau hang spray ni dia akan jadi baru, hang spray tayar ni dia akan jadi baru. Kita pun jadi macam dia kata 3 RM50, 1 RM20, 3 RM50. Kita kata tak apa, bagi dia 3, bagi dia. Balik rumah, dalam kereta duk fikir, macam mana aku bodoh sangat beli benda ni sampai 3, bukan guna pun.
Spray tu kena hujan 3 titik hilang lah semua. Hak tadi calak tu ada balik. Jadi macam nampak ada unsur diperbodohkan di situ. Semua doa-doa ini bila kita baca, Allah jaga kita daripada sebarang benda kita buat dekat orang atau orang buat dekat kita. Hadis yang kedua dalam bab yang sama, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Doa ni pendek, saya harap tuan-tuan boleh hafal dan boleh baca selalu dalam perjalanan kita nak pergi mana-mana, tolong hafal. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Doa ini apabila dibaca ada banyak kelebihan yang Allah beri. Antaranya apa dia? Akan dikatakan pada dia hina izin, hudita wa kufita wa wuqita fatanaha lahu asyayatin fayaqulu lahu syaitanu akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Artinya, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi SAW, apabila seseorang keluar daripada rumah dan membaca dua doa yang bermaksud dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya melainkan dengan bantuan Allah. Siapa baca doa ni, maka akan dikatakan padanya 3 benda. Hudita, semoga kamu diberi petunjuk. Wa wuqita, kamu dicukupkan dengan rezeki kamu. Wa wuqita, dan kamu dipelihara daripada sebarang mara bahaya. Maka semua syaitan akan menjauhkan diri daripadanya. Okey, jadi bila baca doa tu ada 3 benda besar. Pertama, akan dimaklumkan kepada dia, hudita, kamu ni diberi hidayah. Sepanjang hari ni Allah mudahkan kita, sepanjang keluar ni nak buat benda baik, nak tolong orang, nak beri Allah lorongkan mudah kita untuk jaga solat berjemaah apabila kita ni keluar berjalan-jalan. Allah lorongkan kita ni adalah benda yang Allah beri hidayah pada kita untuk selalu berterlibat dengan benda-benda yang baik. Yang kedua, akan dikatakan pada dia wa wuqita wa kufita, dan akan dicukupkan rezeki seseorang tu. Seharian dia kerja, ada orang yang dia berniaga lama, ada orang berniaga pendek, ada orang yang dia kerja, adalah rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala nak cukupkan dia, Allah cukupkan dia untuk semua urusan-urusan dia. Dan yang paling penting tu adalah yang ketiga, wa wuqita, akan dipelihara oleh Allah. Dia macam install antivirus. Syaitan tak boleh main dekat dengan dia. Sepanjang dia keluar rumah, syaitan tak boleh main dekat dia. Sebab kadang-kadang ada orang bila duduk dalam rumah dia, dia jaga tak buat benda jahat, tak buat benda dosa, sebab isteri ada, anak ada. Tapi bila dia keluar kereta, dia naik kereta, kenderaan, motor, dia ke mana-mana, maka waktu tu waktu yang sangat ada ruang yang besar dia nak buat dosa, dia nak buat salah, yang boleh terpengaruh dengan syaitan. Sebab tak ada siapa tahu, dia seorang je, dia nak pergi mana pun boleh, dia nak buat apa pun boleh. Maka kesemua benda-benda tak baik ni adalah arahan, atau kita kata syaitan yang suruh kita buat benda baik, benda jahat. Apa saja benda jahat yang terlintas di hati kita, yang kita nak buat, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perasaan nak buat benda jahat tu dia akan hilang. Kerana jahat ni yang suruh kita buat ni syaitan. Kalau syaitan tu dah tak ada, maka orang tak buat dah benda jahat tu. Tapi kalau tuan-tuan nak contoh kawan pengaruh nak minum arak, pegang dah botol arak tu nak minum dah. Kemudian kawan tu kata, kita lah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
perasaan nak membuat-buat minum arak tu dia hilang. Kalau hilang maknanya betul ya syaitan Tapi dah baca auzubillahi minasyaitanirrajim pun masih lagi teringin nak minum nak minum arak juga. Maka ketika itu bukan syaitan dah. Ketika tu nafsu, keinginan diri sendiri yang teringin. Maksudnya kita lah syaitan dah. Syaitan dah pula, kita jadi syaitan pula. Sama macam isap rokok. Alang-alang sebut dia. Teringin sangat nak isap rokok lah. Dah dekat mulut dah. Cuba kata auzubillahi minasyaitanirrajim. Tengok perasaan tu hilang tak? Kalau perasaan tu dia sama je, maknanya yang teringin sangat nak minum ni kita nafsu. Nafsu ni tuan-tuan dia hebat. Sebab apa dia hebat? Saya beritahu tuan-tuan, masa syaitan dia tak mau sujud kat Nabi Adam tu, masa tu dia syaitan ke dia tak syaitan lagi? Dia tak syaitan lagi. Kemudian baru Allah laknat dia dan perambat dia keluar daripada syurga. Ketika dia tak mau sujud kat Nabi Adam, maknanya siapa yang hasut dia? Dialah syaitan. Dia tak jadi syaitan. Dia baru nak diisytihar jadi syaitan. Tapi poin dia tak mana dia tak mau sujud tu. Dia tak mau sujud tu adalah disebabkan nafsu dia. Maknanya syaitan tu kena ranjau dengan nafsu dia. Syaitan tu kena ranjau dengan nafsu dia. Maknanya sebab tu Allah sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Apa dia tu? Nafsu. Kami ilhamkan pada manusia benda baik dan benda buruk. Semua benda baik dan benda buruk ni Allah ilham pada manusia. Maknanya pilihan tu di tangan kita. Kita nak minum arak ke, kita nak main kuliah ke, kita nak pukul isteri ke, kita nak baca Quran ke, benda tu Allah ilham dua-dua. Maknanya baik ada, jahat ada, pilihan di tangan sendiri. Kita tak boleh salahkan Allah. Allah lah suruh aku buat benda jahat ni. Allah lah yang suruh aku minum arak. Aku tak tahu, aku tak boleh cakap ke tu. Sebab Allah bagi kita akal. Dan nombor dua, Allah tak paksa. Melainkan ada botol arak kat sini, tangan kita ni tak tahu macam mana dia bergerak. Kita kata jangan, dia pegang, dia minum. Itu kita kata Allah paksa aku, boleh lah. Ini tak ada sabar paksa, hang yang pilih. Motor hang straight, hang nak pergi kelab malam boleh, hang nak pergi masjid boleh. Ada pilihan di tangan kita. Sebab tu Allah kata qad aflaha man zakkaha. Siapa yang bersihkan hati, maka dia tu orang berjaya. Wa qad khaba man dassaha. Siapa yang kotorkan hati dia, dia akan jadi orang susah. Maka kita tak boleh nisbahkan benda jahat tu kepada Allah. Kita tak boleh kata Allah lah suruh aku buat benda jahat ni, tu atas nama adab. Tak betul cakap gitu. Ketika Nabi Allah Musa AS dengan pembantu dia yang bernama Yusha' bin Nun, ketika mereka berjalan dua orang dalam rihlah ilmu tu, makanan yang mereka bawa tadi tu, mereka jalan-jalan, mereka berhenti. Masa mereka berhenti, ikan yang mereka dah goreng, dah masak tu, ikan tu Allah takdirkan dia hidup, dia masuk balik dalam air laut tu, dia masuk balik. Apabila mereka dah berjalan sambung dah, berhenti satu kawasan tu, maka Nabi Musa kata, kita penat dah ni, bawa keluar lah ada makanan ration apa, jom kita pakat makan seorang sikit. Ketika Yusha' bin Nun, pembantu dia cari makanan, dia kata tak ada. Makanan kita betul lah dah hilang dah ketika dekat kita rehat sebelum ni. Apa pembantu Nabi Musa kata apa? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Tidaklah yang melupakan aku adalah syaitan. Maknanya benda lupa dia nisbah kepada kepala syaitan tadi tu. Jadi benda tak elok kita nisbah kepada Allah, kepada jangan nisbah kepada Allah benda yang tak elok. Memang Allah buat. Kita dalam ceramah kita abang Allah cipta langit, Allah cipta bumi, betul itu. Tapi
kita tak boleh cakap atas nama adabnya benda-benda kotor, najis ke. Babi tu Allah yang buat contoh pasal babi, memang Allah buat, tapi atas nama adab kita nisbahkan benda tak elok tu kepada syaitan, seperti yang diajar oleh Allah dalam Quran. Sama juga ketika Nabi Allah Yusuf AS duduk dalam penjara, dua orang berada tu mereka mimpi. Nabi Yusuf terjemah mimpi, hang akan selamat, hang akan duduk dekat raja, hang akan jadi waiter raja, hang tuang ayak dekat raja. Hang akan mati, mereka akan salib hang, ikat tangan hang, mereka akan bunuh hang. Nabi Yusuf kata kat dia tu, nanti masa hang duduk tuang ayak dekat raja tu, hang boleh tak bagi tahu kat raja, kata aku ni duk ada dalam penjara, aku ni hebat boleh tafsir mimpi, nanti hang abang tahu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lupakan brother tadi tu, dan apabila dia lupa, maka Allah nisbahkan lupa itu kepada syaitan. Yang lupakan dia tu adalah syaitan. Sebab Nabi Yusuf level dia Nabi, dia tak sepatutnya minta kat dia tu. Dia kena minta siapa? Minta kat Allah. Tak bapa harap dia tu manusia macam juga. Doa kat Allah, Allah boleh kabulkan doa. Seolah-olah itu teguran Allah Ta'ala. Jadi Nabi Yusuf kena duduk dalam penjara tambah tempoh beberapa tahun lagi. Maka maknanya benda tak elok jangan nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi balik kita kepada hadis kita balik, maka syaitan dia akan terpelihara orang tu seharian. Dan semua syaitan-syaitan, maknanya bukan kata syaitan duduk kat kampung kita ni ya. Kita pergi mana berjalan pun semua syaitan sepakat, depa ada macam link, depa akan bagi tahu kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Macam mana kita nak kacau satu lelaki yang dia ni diberi hidayah, dia dicukupkan dan dia dipelihara daripada syaitan. Maknanya hari ni kita lupakan saja dia ni, sebab kita takkan apa? Kita takkan boleh kacau dia sampai satu hari ni, tak boleh kacau dia sebab Allah jaga dia. Baik, tengok keterangan. Sunat baca doa tersebut ketika melangkah kaki keluar daripada rumah, sama ada untuk perjalanan yang jauh atau dekat, sama ada ke masjid, pasar, sekolah, musafir dan sebagainya. Ni bukan tunggu musafir yang panjang, keluar je rumah boleh baca dah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Anak-anak pergi sekolah, tuan-tuan tolong ajak doa ni. Anak-anak di universiti nak pergi kelas, pagi-pagi keluar daripada bilik asrama dia, tolong baca doa ni. Sebab kita tak tahu apa akan berlaku pada kita. Allah pelihara daripada segala malapetaka yang tak baik, Allah jaga. Tambah budak-budak sekolah rendah kan, mereka bukan tahu apa, lari merata, lari sini lari sana. Baru ni di mana, di Kuala Lumpur, budak tu lari jatuh dalam bingkai ni apa, longkang tu yang ada besi penghadang tu. Besi tu pula patah sebelah, tak patah sebelah, dia pijak sini ni, besi tu dia naik, dia cucuk kawan tu. Besi pula besi karat, kena kepala, masuk dalam lubang kepala dia. Sebab best tu lah, kita ajak anak-anak kita selalu berdoa supaya Allah pelihara apa saja musibah, atau melawak budak-budak ni macam tu lah. Sekolah menengah melawak cara sekolah menengah, sekolah rendah melawak cara sekolah rendah, universiti melawak cara universiti. Maka Allah jaga kita daripada benda tersebut. Orang yang baca doa ni ketika keluar rumah, dia akan dapat doa malaikat. Malaikat berkata, kamu dapat petunjuk cukup dan dipelihara, dan syaitan tidak akan dapat mengganggu orang yang didoakan oleh malaikat. Jika kita hendak musafir, maka disunatkan mendirikan solat sunat musafir sebelum keluar rumah. Selepas solat baca di atas. Kalau tuan-tuan nak musafir, maknanya berjalan jauh. Nak jalan jauh, kita solat sunat musafir. Solat sunat musafir boleh bila ustaz? Lepas subuh boleh tak? Tak boleh. Sebab dia sebab kemudian. Semayang dulu baru sebab.
Sebab apa hang semayang? Sebab aku lepas semayang ni aku nak musafir. Maka bila sebab tu di hadapan, maka kita dilarang buat solat yang solat itu selepas subuh dan lepas asar tak boleh. Jadi kita keluar jalan tak apa. Katalah kita keluar rumah lepas subuh, sampai dekat RNR mana tuan-tuan berhenti nak sarapan apa kan, semayang tantu, semayang solat sunat musafir. Berhenti, pergi semayang duha semua siap-siap dulu, lepas tu pergi semayang solat musafir, sambung berjalan balik. Kalau kita keluar lambat pukul 8, pukul 9, ajak anak-anak kita semua orang pakai semayang, supaya dalam perjalanan tu kereta tak rosak, walaupun kita dah servis, walaupun dah tukar minyak hitam, walaupun dah check brake dan sebagainya. Tapi yang kata musibah ni, dia boleh berlaku pada bila-bila masa, dan kita pun tak tahu apa yang akan berlaku pada waktu-waktu tu. Kita baca dan doa siap-siap. Selepas solat, bacalah doa di atas itu di hadapan pintu rumah. Sebagian ulama mencadangkan elok juga membaca surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy tu liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baca doa tu. Kita pernah baca hadis cerita pasal ayat ni dalam kitab kita yang sebelum ni, 40 hadis kisah menarik pada Quran tu. Ujung sekali ada kisah berkaitan dengan surah Quraisy, kerana orang-orang kafir Quraisy ketika tu depa suka berniaga, bawa barangan dagangan depa ni berniaga. Musim panas, musim sejuk, depa pergi berniaga di tempat lain. Jadi sepanjang perjalanan mereka dengan kapal, ialah kapal zaman tu bukanlah kapal macam kita yang ada kelengkapan dan sebagainya. Sekadar kapal yang selamat, boleh bergerak, boleh jalan dengan lautan ombak yang lebih kurang, depa boleh buat. Tapi sepanjang perjalanan tu Allah Ta'ala kata kat mereka dua benda aku bagi kat hangpa. Allazi at'amahum min ju'. Sepanjang perjalanan hangpa duk jalan tengah laut tu, tak pernah lagi aku putuskan bekalan hangpa. Ada aja bekalan. Dan yang kedua, dalam perjalanan hangpa tu Allah bagi keamanan. Aman dalam perjalanan. Tak ada lanun main serang, tak ada apa-apalah benda-benda dalam perjalanan, dan sampai balik mai pun seronok. Hangpa ingat dah itu siapa bagi? Allah yang bagi. Maka Allah ingatkan kita pada kafir Quraisy, dan Allah juga ingatkan kita supaya kalau kita keluar berjalan, kita baca, supaya tak ada benda-benda yang melibatkan jenayah lah, terutamanya yang menyebabkan kita resah dalam perjalanan. Kereta rosak tepi jalan, berhenti, telefon plus kata okey, saat kami main duk tunggu plus, kita duk luar kereta, anak isteri duk luar rumah, duk luar. Ada yang baca telefon, duk main telefon, ada yang duk luar, duk isap rokok, buka tingkap semua, anak-anak duduk situ. Kita duduk situ tak dan 10 minit, 15 minit, duk tunggu plus, siapa main? Dua orang berada naik motor, dia berhenti buat kelam kabut tu. Apa abang? Ada apa abang? Apa kami nak tolong ke apa? Kita tengok siapa pula daripada orang ni. Kita kata tak apa, saya dah telefon plus dah. Oh tak apa, kami pun boleh tolong lah kalau plus lambat semua. Kita duduk kata kat dia tak apa. Seorang tu dia main dekat, seorang sembang depan, seorang lagi dia main belakang. Dalam duduk tak apa, dia buka pisau kecil, dia buah di pinggang, pak, dia buah itu. Dia kata, apa ni? Dia kata, main beg duit, main telefon hang. Isteri cermin tutup di dalam, kita nak bagi signal tak boleh, dia tak nampak, duduk di belakang kereta, dia duduk depan, dia dengar kita sembang orang. Nak bergerak pun tak tahu orang apa tentu. Ambil beg duit, ambil telefon ambil kat dia tu, dia naik motor, dia belah tu. Dia tahu siapa kereta breakdown apa semua tu, memang ada mak kawasan tu, dia duduk main. Boleh jadi tak benda tu? Boleh. Kadang kita berhenti kereta situ, dia cakap ke tu, bus express main balai kereta pula. Boleh jadi tak? Boleh. Semua ni tuan-tuan, bila kita keluar rumah, memang kita tak tahu. Saya selalu habaq isteri suami kalau berkelahi, terutama kalau suami nak keluar rumah, kita tamatkan persekitaran, pergi salam.
Sebab kita tak tahu dia keluar tu boleh balik ke tak. Memanglah gaduh daripada pukul 3 petang semalam bergaduh. Gaduh pi, gaduh main, gaduh sampai malam pun tak sembang. Esok pagi suami nak siap pergi kerja tu, masa tu sudah pi kat dia. Sebab tak pergi dia keluar, benda kecil je, aksiden mati, menyesal seumur hidup. Awaklah aku mati dalam keadaan suami marah kat aku. Ui, banyak serta. Sebab bila kita pegang steering, pegang motor, kita pun tak tahu. Kadang kita bawa kereta elok, orang main pada luar, pada jalan sebelah highway tu, tak boleh bayang highway, kereta main kat sini. Kereta dia apa ke tak tahu, daripada sini melambung main ke sini. Kita duduk sini elok kan, pak kena. Tuan-tuan tengok kapal terbang jatuh sudah. Kawan tu bawa motor, tak tahulah seumur hidup dia pernah naik kapal terbang ke tak. Tapi dia tak naik kapal terbang naik atas dia. Mati dia gitu ya. Tak tahu. Kawan hak bawa kereta pun tak tahu, naik kapal terbang pun tak tahu, hak kapal selam baru ni pun tak tahu. Sebab Allah takdirkan hang mati bawah laut. 5 orang naik kapal selam, tengok Titanic tu. Dalam list malaikat pun duk pening. Depa ni macam mana ni? Aku duk tulis kat atas ni mati tengah laut. Kok mana depa nak pergi tengah laut ni? Betul. Depa sendiri rancang, depa beli kapal selam, depa turun tengah laut, sharp betul, tepat betul waktu dia. Tak lebih 1 saat, tak kurang 1 saat, betul mati tengah laut itu. Sebab Allah takdirkan dia dah. Maka kita nak keluar saja pada rumah, maka tawakal tu kena sangat tinggi. Sebab tu kita baca bismillahi tawakkaltu ala Allah. Tawakal tu maksud dia apa? Serah ke Allah. Biar Allah aja. Macam burung lah tuan-tuan. Burung dia duduk dalam sangkar, dia keluar pada dia tawakal. Pertama, burung dia tak ada bumbung, rumah dia. Nombor 2, burung sarang dia tak ada apa? Tak ada kunci. Pintu tak ada, kunci tak ada, kad akses tak ada, apa tak ada. Dia tinggal belah betul ya. Dan anak dia pun tak ada makan. Dia pun tak tahu nak pergi mana. Dia keluar rumah, dia tak tahu anak dia tu ada makan ke tak ada. Dia yakin tawakal dengan Allah. Tak apa, Allah beri rezeki aku. Dia yakin dengan Allah, dia keluar dari rumah. Dia tak pesan kat anak dia, ni mak kalau lambat balik ni ada roti gardenia, perangat lah makan cicah dengan kari daging semalam tu. Mak tak tahulah ni, mak jalan ni saya kena langgar lori ke, kena tangkap ke, tak tahu. Dia belah betul lah. Dan sangat bahaya tuan-tuan tinggal kat situ. Sebab apa? Budak-budak jahat boleh naik panjat ambil, burung-burung halang boleh main makan. Anak dia tu, dia tinggal bodoh lah. Bahasa kita mudah, tinggal bodoh tu ya. Siapa jaga anak dia? Allah jaga. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa tarahu bitanan. Kalau hampa tawakal dekat aku, macam mana tawakal yang sungguh-sungguh, macam burung tawakal tu. Hampa tengok burung tawakal, dia keluar daripada rumah dia dalam keadaan dia tak tahu apa, lapar, anak-anak lapar. Tapi yang hebatnya bila dia balik, dia kenyang, dia sempat pula tapau bawa balik ke anak-anak dia pula makanan, dia hantar pula. Allah, dia pun tak tahu apa nak jadi. Kita pergi kerja, kita tahu kita kerja kat komputer, kita kerja, kita tahu kita kerja kilang B Brown, kita tahu Motorola, lokasi kerja kita tahu di mana. Burung dia tak tahu atas mana nak pergi kerja. Orang tanya, cari mana hari ni? Tak tahulah, pergi cari lah, Allah bagi kat mana. Dia kais pagi makan pagi, yang betul dia tu. Burung lah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak kais tak makan, jenis hidup begitu. Maka mudahnya dia tu, dia ambil makanan, dia balik Allah dia kenyang. Maka kita tawakal macam tu lah. Tinggal rumah, tinggal isteri, tinggal anak, kita pula keluar jalan raya, memang betul-betul mendedahkan diri kepada bahaya. Tapi demi mencari rezeki yang halal, kita keluar cari rezeki, niat kita kena betul. Kalau niat kita betul, walaupun kita mati di atas jalan raya, mati dalam perjalanan pergi kerja, dengan niat untuk cari rezeki, untuk keluarga yang halal, untuk rezeki anak-anak, maka kematian tu ada kebaikan dia. Tapi kalau kita keluar rumah tu untuk buat benda maksiat, dosa yang tak baik, maka kematian tu adalah kematian yang su'ul khatimah. Okey, semoga dengan amalan ini Allah kurniakan keselamatan dan mudahkan segala urusan dalam permusafiran, insya-Allah.
Nanti siri akan datang, kita akan tengok kelebihan melaungkan azan. Nanti ada kelebihan menjawab azan, kelebihan doa antara azan dan iqamah. Baik, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.